Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Tengku Najwa. Nama saya Nur Syahira binti Arsa. Saya Hasika. Dan saya Rafidah binti Talmor. Kami merupakan pelajar semester 1 bagi sesi tahun 2020-2021 dari Seksyen 13, Kumpulan 3 akan merungkaikan dan membincangkan topik dan soalan pilihan kami di mana memperuntukkan kami untuk membincangkan tentang konsep etika dan peradaban di Barat serta pengaruhnya dalam masyarakat di Malaysia. Kita mulakan dengan 1.0, pengenalan. Pada bahagian ini, kami menghuraikan konsep etika dan peradaban secara meluas dalam konteks Malaysia. Perkataan etika sering digunapakai dan ditekankan dalam sesebuah institusi, organisasi, sekolah dan juga tempat kerja. Etika ini merupakan satu cabang falsafah moral yang merangkumi kepada cara dan bagaimana kita mengadaptasikan diri dalam sesuatu perkara dan sesuatu keadaan serta situasi yang tertentu. Etika ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai murni dan nilai-nilai moral yang ada dalam diri kita. Etika dan peradaban ini sebenarnya dapat kita lihat melalui konteks acuan Malaysia, di mana berkembang melalui susur masa dan alur evolusi sejarah yang melibatkan 3 era, iaitu yang pertama era prakolonial, yang kedua era kolonial dan yang ketiga era pasca kolonial. Etika dan peradaban ini membawa maksud yang berbeza dan juga merupakan dua konsep yang berbeza. Menurut pandangan sarjana Aristoteles, etika ini merupakan ilmu yang membahas dan mengupas tentang perbuatan baik dan buruk manusia. Perkara ini merangkumi perkaitan yang berkait kepada tata cara, perilaku dan tingkah laku manusia dalam konteks apa yang benar, yang memberi manfaat dan perilaku sama ada perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Peradaban pula dikatakan berasal daripada bahasa Arab iaitu kata akar daripada perkataan hadaro yang merincikan kepada adat dan kebiasaan. Peradaban ini merangkumi 3 aspek yang mana yang pertama ialah adab, yang kedua adat resam dan yang ketiga adat istiadat. Adat resam ini merupakan satu kebiasaan dalam sesebuah masyarakat. Manakala adat istiadat ini pula yang bersifat upacara seperti upacara pertabalan dan upacara pengisytiharan. Di Barat, konsep etika dan peradaban menunjukkan kontra dan perbezaan yang sangat ketara dengan konsep etika dan peradaban di Malaysia. Pada dasarnya, masyarakat di Barat beranggapan bahawa nilai-nilai agama ini bersifat subjektif. Konsep etika dan peradaban di Barat terus berevolusi dan berkembang mengikut kesesuaian mengenai hakikat manusia, agama, ilmu, dan kehidupan itu sendiri. Perkembangan konsep etika dan peradaban ini dapat dilihat melalui 3 abad di Barat. Yang pertama, abad Medieval Age, berlaku sekitar 600 Masihi hingga 1050 Masihi. Yang kedua, abad Renaissance, yang berkisarkan sekitar abad ke-14 sehingga abad ke-16. Dan yang terakhir sekali, Ag Flarum, berlaku sekitar 1715 hingga 1789 Masihi. Pada abad Medieval Age yang juga dikenali sebagai abad pertengahan, para tokoh sarjana mendefinisikan bahawa abad ini juga dikenali sebagai Age of Faith. Pada masa itu, gereja merupakan satu institusi tertinggi di mana menggambarkan gereja sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Oleh itu, zaman ini juga dikenali sebagai Dark Ages kerana di mana semua perilaku baik, perilaku buruk dan juga adab dan kelakuan baik dan buruk itu ditentukan sepenuhnya oleh institusi gereja. Masyarakat Barat mempercayai gereja sepenuhnya kerana mereka menganggap gereja itu sebagai wakil Tuhan dan mengatasnamakan Tuhan. Menurut Thomas Aquinas, seorang sarjana, beliau berpendapat bahawa kejahatan itu merupakan satu benda yang tidak sengaja dilakukan oleh manusia. Namun, pandangan beliau tidak diterima dan tidak digunapakai kerana pada waktu itu masyarakat Barat percaya sepenuhnya kepada gereja. Kekejaman gereja ini sehingga dapat dilihat melalui penubuhan lembaga penyiasatan yang berfungsi untuk mengadili para pelaku bid'ah, di mana para pelaku bid'ah ini merupakan individu-individu yang mempunyai pandangan yang berlainan terhadap gereja. Mereka disenari hitamkan dan dilabelkan sebagai pelaku bid'ah. Yang seterusnya pula ialah zaman Renaissance, iaitu zaman kelahiran semula peradaban Yunani Romawi. Renaissance ini bermula daripada Itali yang dikabarkan dimulakan oleh sekelompok kecil sarjana dan seniman, di mana adab ini merupakan satu adab yang membebaskan masyarakat dari dominasi Kristian dan dominasi institusi gereja.
Abad ini secara ringkasnya menuju kepada dasar pandangan hidup baru yang anti-Kristian dan melopori idea yang baru tentang etika, budaya, dan peradaban. Menurut sarjana Rene Descartes, kebebasan adalah ciri khas kesedaran yang membolehkan kita berfikir. Kebebasan dan kekuasaan diri dalam moral ini berlaku disebabkan oleh pemikiran yang bebas dan tidak terikat. Oleh itu, apapun segala benda pun perkara yang baik, yang bermoral itu semuanya seharusnya dimulai dengan pemikiran yang positif. Pada zaman Akhlafon pula, juga dikenali sebagai zaman pencerahan, di mana segala sesuatu yang ada baik dalam negara maupun masyarakat itu dinilai secara kritis melalui penelitian. Walau bagaimanapun, pandangan ini tidak diterima oleh individu-individu yang menjadikan gereja sebagai sumber kepercayaan yang tertinggi dan sumber kebenaran yang tertinggi, kerana pandangan yang baru ini menjadikan akal sebagai sumber penelitian dan kebenaran yang tertinggi. Perkara ini menjadikan kedudukan gereja itu semakin tergugat, meskipun tidak diterima oleh pelbagai individu, namun ahli-ahli falsafah terdahulu tetap menegaskan bahawa etika itu hanya berlaku di antara konstruksi masyarakat dan sosial dan bukannya dinilai melalui kekuasaan gereja. Perkembangan nilai, etika, moral dan peradaban di barat telah berevolusi melalui susul alur yang berbagai sehingga berabad-abad lamanya. Perkembangan konsep di barat dari sejarah telah membuktikan bahawa konsep etika dan peradaban di barat tidak putus-putus dikaji. 2.1 Budaya perkahwinan di barat. Yang pertama, kita bermula dengan konsep perkahwinan dalam Islam. Perkahwinan dalam Islam ini dirujuk sebagai akad yang menghalalkan perhubungan lelaki dan wanita untuk hidup bersama, juga merangkumi hak-hak dan tanggungjawab masing-masing yang sudah bergelar suami isteri. Di Malaysia, perkahwinan ini mempunyai banyak adat dan langkah, seperti adat merisi, adat bertunang, dan bermacam-macam lagi, sehinggalah menjadikan adat itu menjadi satu kebiasaan dalam perkahwinan di Malaysia. Manakala konsep perkahwinan di barat pula, menurut The Editors of Encyclopedia Britannica 2020, perkahwinan merupakan kesatuan yang disetujui secara sah dan sosial di antara lelaki dan wanita yang berlandaskan undang-undang, adat istiadat, kepercayaan, dan sikap individu itu. Menjelang abad ke-21, budaya perkahwinan di barat telah berubah, terutamanya negara yang berkait rapat dengan prokreasi dan kemudahan perceraian. Lebih mengejutkan lagi, apabila negara Belanda mengisytiharkan bahawa negara tersebut membenarkan perkahwinan sejenis, yang mana pengisytiharan ini menguntungkan komuniti LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Undang-undang itu berkuat kuasa pada 1 April 2001, sekaligus menjadikan negara Belanda sebagai negara pertama yang membenarkan perkahwinan sejenis. Sejurus selepas itu, tahun-tahun berikutnya juga disusuli dengan pengisytiharan lebih ramai negara barat lain. Penglibatan tersebut diikuti dengan negara Kanada pada tahun 2005, negara Perancis pada tahun 2013, negara Amerika Syarikat pada tahun 2015, dan yang terkini negara Jerman pada tahun 2017. Di barat juga, individu yang berhubungan intim yang melibatkan lelaki dan perempuan itu dibenarkan untuk tinggal serumah tanpa sebarang larangan. Perkara ini merupakan satu kebiasaan di barat kerana tiada larangan yang telah pun dikhususkan untuk perkara ini. Oleh itu, individu yang berhubungan intim itu dibenarkan untuk tinggal serumah tanpa ikatan perkahwinan. Sehingga akhir abad ke-20, perkahwinan jarang dijadikan sebagai satu pilihan bebas. Dalam masyarakat barat, cinta antara pasangan itu tidak digambarkan dengan ikatan perkahwinan. Walau bagaimanapun, dalam budaya barat, mereka menyatakan bahawa cinta yang romantik dan sejati itu bukanlah motif kepada perkahwinan, dan biasanya pasangan itu dipilih dengan teliti. Istilah endogami juga digunapakai dalam budaya perkahwinan di barat. Endogami ini bermaksud amalan menikahi seseorang dari suku atau kaum yang bersamaan. Itu merupakan satu peraturan sosial perkahwinan yang terdahulu di masyarakat barat. Tekanan budaya untuk berkahwin dalam kalangan konstruksi sosial, ekonomi dan etnik perkauman itu masih kuat di beberapa masyarakat di barat. Namun di Malaysia, konsep amalgamasi iaitu perkahwinan campur bukanlah satu isu yang besar. Oleh kerana identiti setiap etnik kekal dipraktikkan, maka perkahwinan campur bukanlah satu kesalahan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat yang berlainan.
saya ingin menerangkan tentang budaya pemakaian. Menurut si Bhakta Vatsala Bharati, budaya bukan sahaja merangkumi kesusastraan, puisi, tarian, musik, tempat beribadat ataupun pekerjaan seseorang individu. Tetapi budaya juga memainkan peranan sebagai sebuah kompleks yang dapat mengawal tingkah laku manusia. Budaya merupakan satu bidang yang terdiri daripada pelbagai aspek. Contohnya, seni tarian, seni bina, ritual, kepercayaan, teknologi, agama, makanan, bahasa, dan juga pakaian. Pakaian merupakan salah satu warisan tamadun dan peradaban yang diturunkan sejak zaman berzaman. Tun Syed Nasir Ismail mendefinisikan pakaian membawa makna apa saja yang dipakai oleh masyarakat seperti baju dan seluar, manakala pakaian tradisional yang bersifat ataupun bercorak tradisi. Beliau juga menyatakan bahawa pakaian merupakan alat untuk melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindahkan penampilan seseorang. Seperti mana yang kita tahu, pakaian merupakan satu ciri atau sifat yang penting dalam budaya kerana aspek pemakaian merupakan satu kriteria yang penting bagi seseorang individu. Seperti mana yang kita pelajari, pada zaman prakolonial, etika telah terjelmah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian seseorang individu secara formal ataupun tidak formal yang disebut sebagai adab, adat istiadat dan juga adat resam. Namun begitu, pada zaman kolonial, etika ini telah dibawa dalam bentuk berpakaian, pentadbiran, percakapan, ketuanan, cara makan dan juga cara memberi tabik hormat. Hal yang demikian cukup membuktikan bahawa pengaruh barat juga merubah masyarakat daripada aspek pemakaian. Hal ini dibuktikan di mana sebelum kemunculan pengaruh barat, masyarakat mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi aurat seperti baju Melayu untuk kaum lelaki dan juga baju kurung bagi kaum perempuan ataupun baju yang bersesuaian asalkan ianya menutupi aurat. Namun begitu, setelah kemunculan pengaruh barat di tanah Melayu, perubahan pemakaian mula menampakkan perubahannya dengan pemakaian coat, skirt, jeans dan sebagainya. Hal yang demikian sebenarnya berlanjutan sehingga kini. Buktinya, golongan yang bekerja di pejabat, terutamanya golongan wanita, akan memakai pakaian ala barat seperti skirt, jeans dan sebagainya. Seterusnya ialah budaya hiburan ataupun istilah lainnya ialah hedonism. Hedonism ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu hedon dan juga ism. Hedon berasal daripada bahasa Greek iaitu Yunani yang membawa maksud keseronokan ataupun kesenangan. Manakala maksud perkataan bagi ism dijelaskan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai akhiran asing, kepercayaan, gerakan politik, keagamaan, sikap dan juga perlakuan seseorang. Hedonism juga didefinisikan sebagai pegangan atau pandangan hidup yang hanya mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Hedonism ini wujud disebabkan peradaban ataupun pengaruh barat yang muncul di tanah air, di mana dunia mula dikenali dengan aliran-aliran musik barat seperti rock, balada, pop, jazz, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya berlarutan sehingga kini. Contohnya, lagu yang berunsurkan black metal ataupun rock and roll yang menjadi pilihan generasi muda kini. Seperti mana yang diketahui, black metal ini bersendikan kepada pemujaan syaitan yang diasaskan daripada barat yang terkenal dengan keras, bingit, serta liriknya yang kasar. Golongan masyarakat muda amat menggemari dan suka akan lagu yang tercipta dari barat. Hal yang demikian secara tidak langsung telah mengubah etika ataupun adab seseorang individu terhadap orang lain, di mana penggunaan kata yang tidak sopan akan diamalkan apabila marah maupun tersinggung. Seterusnya ialah komunikasi kontemporari. Menurut Gaffey dan Almonte, komunikasi didefinisikan sebagai permindahan maklumat ataupun makna dari satu pihak iaitu pengantar kepada satu pihak yang lain iaitu penerima. Komunikasi juga merupakan satu proses pemindahan maklumat, perasaan, idea ataupun pemikiran seseorang individu kepada individu yang lain. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kontemporari pula bermaksud pada masa kini ataupun istilah lainnya ialah mengambil perbahanannya daripada lembaran-lembaran sejarah yang penting dan beralih kepada penimbaan peristiwa-peristiwa semasa. Komunikasi kontemporari ialah bermaksud penggunaan bahasa yang digunakan oleh seseorang individu dari semasa ke semasa yang menunjukkan perubahan daripada segi-segi penggunaan bahasa. Pada zaman prakolonial, bahasa Melayu digunakan pakai sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi untuk digunakan pakai oleh masyarakat. Bukan dalam golongan masyarakat sahaja, tetapi bahasa Melayu juga digunakan dalam sistem pendidikan. Seiringan dengan perluasan peradaban dan pengaruh barat, penggunaan bahasa Inggris juga mula diaplikasikan dalam pertuturan dan lisan masyarakat. Buktinya, pada tahun 1920-an, dasar pelajaran Inggris di negara ini semakin jelas, di mana tujuannya hanya untuk membaik taraf kedudukan orang Melayu.
Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu juga kini telah dicampur adukan dalam pertuturan dan lisan masyarakat. Contohnya penggunaan I dan you dalam pertuturan masyarakat kini, terutamanya golongan muda. Pengaruh etika dan peradaban di barat dalam masyarakat di Malaysia. Menurut Sarabana Annamalai pada 2018, kehidupan manusia pada hari ini adalah berdasarkan kepada peredaran zaman. Sebagai contoh, pada zaman pra-kolonial iaitu zaman tradisional telah berangsur menuju kepada zaman kolonial iaitu zaman moden. Dan perkara ini boleh dikaitkan dengan peradaban. Sebagai contoh, cara masyarakat mencuci pakaian mereka. Pada zaman pra-kolonial iaitu zaman tradisional, masyarakat mencuci pakaian dengan menggunakan tangan sahaja. Tetapi pada zaman kolonial iaitu zaman moden, masyarakat mula menggunakan mesin basuh dan ia menyebabkan kehidupan seharian masyarakat ini lebih efisien, lebih mudah dan lebih pantas. Pengaruh etika dan peradaban di barat juga telah dipengaruhi oleh negara barat itu sendiri. Ini kerana negara barat telah banyak menjajah negara-negara Asia dan negara barat juga telah lebih jauh berkembang daripada negara-negara lain. Dan kita sebagai individu ataupun sebagai masyarakat semestinya kita ingin mengikuti langkah-langkah negara yang maju ini kerana mereka telah menunjukkan kesan positif kepada rakyat mereka. Tetapi tidak dinafikan impak negatif juga telah muncul disebabkan oleh pengaruh etika dan peradaban di barat ini. Dan perkara ini akan dibincangkan di dalam slide kami yang seterusnya, iaitu dari aspek krisis identiti kebudayaan nasional, pengaruh pemakanan, pengaruh pemakaian dan pengaruh hiburan. Krisis identiti kebudayaan nasional ini boleh dikaitkan dengan bangsa Melayu ketika dahulu dikenali dengan sikap budi pekerti, hormat menghormati, sopan santun dan mereka sering berkias dalam komunikasi mereka. Dan perkara ini telah dijadikan slogan pada ketika dahulu seperti budi bahasa budaya kita. Tak sedap sangat kan? Tapi tak apa, kita teruskan. Masyarakat kini juga makin lantang bersuara, lelaki maupun perempuan. Kalau kita lihat ketika dahulu, perempuan lah yang paling jaranglah kita lihat mereka bersuara, terutama di khalayak ramai. Tetapi pada zaman kini, perempuan maupun lelaki, mereka makin lantang bersuara, terutama di social media. Dan perkara ini telah memberi impak positif dan impak negatif juga. Ini menunjukkan makin saban hari masyarakat kita menuju ke arah cara komunikasi di barat. Dan seterusnya, pada ketika dahulu, budaya hormat menghormati golongan tua amat ditekankan juga dalam masyarakat Malaysia. Contohnya, membongkokkan badan saat lalu di depan orang tua. Tetapi, budaya ini makin dilupakan kerana kita dapat lihat golongan muda kini jarang mempraktikkan budaya ini. Dan perkara ini juga telah dipengaruhi oleh sosial media dan media massa, seperti menerusi rancangan televisyen ataupun filem barat ataupun sosial media yang mereka gunakan. Dan kebanyakan sosial media telah mengekspos tentang budaya-budaya barat secara tidak langsung. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengaruh dari aspek etika makan. Etika makan bermaksud tingkah laku yang diamalkan oleh seseorang individu itu ketika sedang menjamu selera. Etika makan masyarakat Melayu yang diamalkan adalah berdasarkan sunnah Nabi SAW. Dan jika dilihat pada hari ini, etika makan masyarakat Melayu semakin kurang diamalkan dan semakin terhakis. Hal ini demikian kerana pengaruh budaya barat telah membawa kepada penggunaan cutlery dalam etika makan mereka, di mana mereka menggunakan cutlery seperti sudu, garfu, pisau untuk menikmati hidangan mereka, manakala masyarakat Melayu hanya menggunakan tangan untuk menikmati juadah mereka. Dan pengaruh barat ini juga terdapat dalam karya industri Melayu seperti filem dan drama, dan menyebabkan masyarakat Melayu tertarik untuk mengamalkan etika ini. Seterusnya ialah pengaruh dari aspek etika pemakaian. Etika pemakaian masyarakat Melayu pada sebelum ini tertumpu kepada pemakaian yang sopan dan menutup aurat, dan pemakaian tersebut adalah bertepatan dengan kesesuaian lebih-lebih lagi kaum wanita, dan aurat kaum wanita hendaklah ditutup dengan sempurna, di mana wanita hanya boleh memperlihatkan wajah mereka dan tapak tangan. Dan
aspek yang diambil kira oleh masyarakat Melayu dalam etika pemakaian adalah pakaian tersebut tidaklah labu, longgar, tidak nipis, tidak jarang dan tidak sendat sehingga memperlihatkan susuk tubuh mereka. Dan perkembangan teknologi dan media massa telah membawa kepada pengaruh budaya barat di mana masyarakat Melayu memiliki akaun media sosial. Melalui aplikasi media sosial, mereka dapat mencari fashion-fashion terkini yang digunakan oleh orang barat. Dan mereka mudah terpengaruh dan terleka dengan fashion-fashion budaya barat yang kelihatan cantik, yang kelihatan tidak ketinggalan zaman, dan menyebabkan mereka mencuba fashion tersebut untuk mereka gunakan, untuk mereka gayakan, sehingga mereka tidak lagi mengamalkan etika pemakaian masyarakat Melayu yang sopan dan menutup aurat. Aspek yang keempat ataupun yang terakhir adalah pengaruh hiburan. Kesenian dan muzik telah lama bertapak di Malaysia, dengan seni Melayu mula berkembang sejak zaman Kesultanan Melayu. Malaysia juga terkenal dengan hiburan seperti tarian dan muzik. Salah satu tarian adalah tarian zapin, tarian kuda kepang. Manakala muzik pula ataupun alat muzik seperti gambus ataupun sapek ataupun gamelan. Namun, kebanyakan tarian dan alat muzik makin dilupakan oleh masyarakat kini. Dan salah satu penyebabnya adalah ancaman budaya luar yang semakin berleluasa dalam masyarakat Malaysia. Kita dapat lihat kesan ini terhadap tarian tradisional, iaitu tarian barat banyak menarik generasi muda melalui media sosial. Dan salah satu aplikasi media sosial yang ramai orang muat naik ataupun guna sekarang adalah TikTok. Ramai generasi muda ataupun generasi dewasa sekalipun yang telah menggunakan aplikasi ini untuk memuat naik video mereka membuat tarian yang mereka terikut-ikut daripada tarian barat. Kerana ramai golongan barat yang menggunakan aplikasi ini, dan disebabkan itu masyarakat mudah terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh kehidupan barat itu sendiri. Dan sebagai contoh yang lain juga, masyarakat kini makin mempraktik budaya menyanyikan lagu hari lahir dalam bahasa Inggeris, dan mereka juga telah membuat hajat semasa menyanyikan hari kelahiran itu. Kalau ikutkan pada zaman dulu, kita hanya kalau menyanyi pun kita akan menyanyi dalam bahasa Melayu dan kita tidak akan membuat hajat. Malahan kita akan tukarkan hajat itu kepada dengan berdoa. Tetapi ia telah berubah untuk zaman sekarang, dan aktiviti sosial juga lebih gemar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Seperti masyarakat kini ataupun golongan muda ramai yang telah mempraktik bahasa Inggeris dalam komunikasi seharian mereka daripada menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Kesimpulannya, terdapat banyak etika dan peradaban yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, sehingga masyarakat Melayu dianggap sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai peradaban yang tinggi. Yang kedua, masyarakat Melayu sangat mementingkan kesopanan dalam tingkah laku mereka. Hal ini demikian kerana masyarakat Melayu dan peradaban dapat dikaitkan seperti isi dan kubu kerana tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, pengaruh barat telah memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat Melayu. Hal ini demikian kerana masyarakat Melayu lebih tertarik untuk mencuba dan mengamalkan etika barat yang telah tersebar ke negara kita, sehingga sanggup mengetepikan amalan masyarakat Melayu yang telah sekian lama diamalkan daripada generasi nenek moyang kita. Sekian dan terima kasih.